Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang kedua, qala musannif al-alamah asy-syekh Sa'id Hawa rahimahullah bima naqala an al-imam Abi Hamid al-Ghazali rahmatullah alaihi wa nafa'allahu bi'ulumihi ma fid dharain amin. Yang kedua, amal dan ibadat. Yang dimaksudkan adalah faktor kesombongan. Faktor kesombongan yang kedua adalah kerana amal dan juga ibadat. Sebelum ini, pengarang kitab kita menyentuh faktor kesombongan yang pertama, iaitu kerana ilmu. Manusia menjadi sombong kerana ilmu. Pada kali ini, dia akan hurai pula manusia menjadi sombong dengan kerana amal dan ibadah. Orang-orang yang zuhud dan para ahli ibadat tidak terlepas pula dari nistanya kesombongan. Ya, dalam bahasa Arabnya disebut razilatul azz wal kibr. Razilah makna kehinaan. Jadi kehinaan dengan sebab sombong dan juga al-kibr itu tidak terlepas daripada orang ahli zuhud dan juga ahli ibadat. Mereka juga akan, kalau tidak berhati-hati, mereka juga akan ditimpa dengan penyakit kesombongan ini. Dan juga tindakan mikat hati manusia. Mikat hati manusia dengan kezuhudan dan juga dengan ibadat mereka. Kesombongan itu menyelinap ke dalam diri mereka, baik menyangkut urusan agama ataupun dunia. Jadi kesombongan itu tidak hanya berkait dengan urusan dunia, tapi juga berkait dengan agama. Dalam urusan dunia, dimulakan dengan urusan dunia terlebih dulu. Dalam urusan dunia, ia memandang orang lain lebih patut untuk menziarahi dirinya berbanding ia menziarahi orang lain. Dia mengharapkan orang lain memenuhi segala keperluannya, menghormatinya. Mana dia bukan dia nak berkhidmat untuk orang lain, sebaliknya dia mengharapkan orang lain yang berkhidmat kepada dia. Menghormatinya, mana dia mengharap orang lain menghormatinya. Melapangkan tempatnya di dalam berbagai acara. Bila dia hadir dalam majlis, dia nak supaya dia tu disedia tempat dia. Menyebut-nyebut kewarakan dan ketakwaannya. Dan mengutamakannya berbanding semua orang dalam berbagai pembahagian. Jadi apa saja pembahagian, maka dia mengharapkan dengan dia merasakan diri dia ni ahli zuhud, ahli tasawuf bagi contohnya, ataupun dengan dia menampilkan diri sebagai ahli ibadat, maka dia mengharapkan dia dilayani oleh orang lain. Sehingga semua hal yang telah kami sebutkan pada hak para ulama, seolah-olah ia memandang ibadahnya sebagai kurniaan atas makhluk. Mana dengan dia menjadi ahli ibadat itu, makhluk mendapat kebaikan. Yang mana menumpang kebaikan dia sebagai ahli ibadat. Kalau tidak kerana dia, maka seolah-olah seperti mereka tak akan jadi baik dan mereka tak akan dilimpahi berkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesombongan daripada ahli ibadat, kesombongan kerana amalan dan juga ibadat yang menimpa ahli ibadat. Sedangkan dalam urusan agama pula, ia memandang binasa orang lain dan memandang dirinya selamat. Padahal pandangannya tersebut, ia memastikan dirinya binasa. Jadi dengan pandangan begitu, sebenarnya orang lain belum tentu binasa, tapi dia confirm binasa.
Dia confirm binasa dengan dia merasakan dirinya sebegitu. Orang lain semua binasa. Seumpama kita kadang-kadang kita sebut, dia kata, macam manalah masyarakat. Teruk semula masyarakat hari ini. Dan kita bercakap begitu tu dengan perasaan kita tu seolah macam tidak teruk. Dan kita tu masyarakat binasa tapi kita rasa kita tu tidak binasa. Berbeza dengan orang yang bercakap macam manalah masyarakat hari ini jauh daripada Allah. Lalu dia merasakan dia sebahagian daripada masyarakat. Dia sebahagian daripada masyarakat. Mana dia tidak melihat dirinya selamat. Sebaliknya dia takut kalau Allah Ta'ala menimpakan kebinasaan ke atas masyarakat, maka dia juga akan binasa. Maka lalu dia mengambil inisiatif, mengambil usaha untuk dia mengajak. Dia panggil al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Nabi SAW, kenapa Imam Al-Ghazali menyebutkan orang yang menganggap orang lain binasa dan merasakan diri pula selamat, dia memang confirm binasa. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum rajula yaqulu halakan nasu huwa ahlakuhum." Apabila kamu mendengar orang menyatakan, mana seseorang itu menyatakan, orang ramai telah binasa, maka dialah orang yang paling binasa di antara mereka, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda demikian kerana perkataan orang tersebut menunjukkan bahawa dia melecehkan makhluk Allah. Yang dia menghina makhluk Allah. Dan terpedaya sehingga dia merasakan aman dari siksaan Allah. Dan tidak takut pembalasan Allah. Jadi dia bila dia sebut orang ramai telah binasa, mana dia telah memperhina makhluk Allah. Jadi sebab itu kita kena elakkan daripada perasaan yang demikian. Bagaimana dia tidak punya rasa takut padahal pelecehannya terhadap orang lain itu sudah cukup menjadikan dirinya sebagai orang jahat. Di mana Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i syarran ay yahqira akhahu al-muslim." Cukuplah seseorang itu dinilai telah berbuat kejahatan apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Dengan dia merasakan masyarakat telah binasa. Padahal masyarakat adalah masyarakat muslim atau sebahagian daripada mereka telah muslim. Jadi dia telah merendahkan orang muslim yang lain. Jadi Nabi sendiri sebut cukup seseorang itu telah berbuat kejahatan atau dianggap sebagai jahat dengan dia merendah-rendahkan saudara muslim yang lain. Betapa besar perbezaan antara dia dan orang yang menyintainya kerana Allah. Beza dipanggilnya. Betapa besar perbezaan antara dia dan orang yang menyintainya kerana Allah. Menghormatinya kerana ibadahnya. Mana dia ahli ibadat. Orang lain tengok dia tu hebat. Orang lain tengok masyarakat, tengok dia dengan perasaan kasih. Dia pula tengok masyarakat dengan perasaan menghina mereka, mempelekeh mereka. Menyatakan mereka telah binasa, mereka telah hancur. Jadi kata dia, bezanya seorang ahli ibadat, ahli zuhud, tapi memandang hina masyarakat. Sedangkan masyarakat pula memandang mulia dia. Yang menghormatinya kat ibadahnya. Dan mengharap kebaikan untuk diri mereka. Ataupun dirinya. Mana mereka sentiasa mengharapkan dia tu Allah Ta'ala beri istiqamah. Kerana mereka nak tumpang kebaikan dia. Kesolehan dia. Tapi dia pula memandang orang lain binasa. Jadi sebab itu ini semua dia panggil kalau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, salah satu kitabnya nipis saja, Al-Maghrurin dia panggil. Golongan yang tertipu, terpedaya. Dan dia sebut ada yang terpedaya itu di kalangan ulama, ada yang terpedaya itu di kalangan ahli ibadat, ada yang terpedaya itu di kalangan penuntut ilmu, ada yang terpedaya itu di kalangan pemerintah. Jadi Allah Ta'ala tolak daripada Nabi, tolak Nabi, para Rasul, para Nabi, semua tak tersunyi. Tidak sunyi daripada terpedaya. Jadi kerana itu, kita perlu banyak muhasabah. Tidak boleh kita banyak bercakap. Kerana bila kita banyak bercakap, kadang-kadang kita kelemahan diri kita itu
menyebabkan percakapan kita itu menjatuhkan orang lain dan mengangkat diri sendiri, lalu kita terjebak dalam kehinaan yang sebegini. Orang-orang mendapatkan keselamatan dengan menghormatinya kerana Allah. Jadi orang ramai selamat kerana mereka menghormati para ulama, menghormati ahli-ahli ibadat, orang soleh. Mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan mendekatinya. Tetapi dia sendiri terancam murka Allah kerana menjauhi mereka, kerana masakan mereka itu hina. Kerana mereka itu rosak. Seolah-olah ia enggan duduk bersama dengan mereka. Jadi sebab itu masyarakat pendakwah yang sejati dia kena ikut macam mana Rasulullah SAW. Yang di mana dia itu hanya kalau ikut sebagai ulama dia kata uzlah ini adalah uzlah syu'uriyah dia panggil. Bahawa uzlah dari sudut perasaan, tapi dari sudut batang tubuh bersama dengan masyarakat, mengajak mereka, membimbing mereka. Ya. Hanya saja dia tidak boleh berada dalam maksiat saja. Kalau takdirkan di sana dia nampak ada kemungkaran berlaku dalam masyarakat, dia hadir untuk menegur mereka, untuk mengajak mereka, untuk menerangkan kepada mereka bahawasanya majlis mereka itu dimurkai oleh Allah. Kemudian dia pulang. Adapun dia menyendiri, kemudian membiarkan masyarakat dalam kemaksiatan dan sebagainya, itu bermakna dia telah mengabaikan tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di sebab itu para nabi tidak ada yang beruzlah, dan Nabi SAW sendiri dia hanya beruzlah sebelum dia menjadi rasul. Setelah dia dilantik oleh Allah menjadi rasul, dia tidak pergi lagi ke Gua Hira. Dia tidak lagi menyendiri mana-mana tempat. Bahkan bila dia pulang dalam keadaan berselimut, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepadanya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan, sampaikan ancaman kepada manusia. Bahwasanya jika mereka kufur, mereka tidak mau beriman, manusia mereka neraka sedang menunggu mereka. Jadi seolah-olah Allah tidak benarkan lagi Nabi untuk berselimut, dan tidak ada sejarah lagi Nabi bersuluk di Gua Hira setelah baginda dilantik menjadi Rasul. Sebaliknya Rasulullah bertungkul lumus menyampaikan dakwah. Kemudian sahabat-sahabat yang meluk Islam, Rasulullah bertungkul lumus pula mendidik mereka, memastikan mereka menghafal Al-Quran, memastikan mereka faham Al-Quran dan sebagainya. Sungguh pantas, mana selayaknya lah jika Allah mengangkat mereka ke darjatnya dalam amal, dan lantaran mereka menyintainya kerana Allah. Dan sungguh pantas pula jika Allah mengabaikannya lantaran kerana dia meremehkan mereka. Jadi orang abid dan juga ahli ibadat yang sebegitu, maka memang patutlah Allah tu kalih. Allah mengubah masyarakat duduk tempat dia, kerana masyarakat menghormati dia, muliakan dia. Dan dia pula duduk pada tempat masyarakat yang dia panggil apa? Kerana dia pula memandang remeh, memandang lekeh mereka. Selesai yang kedua, iaitu sombong yang timbul kerana amalan dan juga ibadat. Masuk yang ketiga, iaitu sombong kerana nasab ataupun keturunan. Mana orang sombong kerana dia memiliki keturunan yang mulia. Orang yang punya nasab keturunan yang mulia menganggap hina orang yang tidak memiliki nasab tersebut, sekalipun dia lebih tinggi ilmu dan amalnya. Kadang-kadang sebahagian mereka menyombong diri, lalu menganggap orang-orang sebagai pengikut dan budaknya, sehingga ia enggan bergaul dan duduk bersama mereka. Kan dia asal nasab dia mulia. Nasab dia mulia. Ya, lalu dia merasakan orang lain semua kena berkhidmat kepada dia. Berbeza dengan Nabi SAW. Nabi SAW di rumah, isteri-isterinya menceritakan, dia yang menjahit sendiri pakaian yang koyak, kasutnya, sepatunya, ataupun capan yang koyak dia jahit sendiri. Nabi pernah diceritakan, dia pernah bantu di rumah memotong-motong makanan, mengagihkan pada ahli keluarga. Kemudian bila tiba azan, dengar suara azan, dia tinggalkan, dia bangun solat. Di medan perang, kita perhatikan Nabi bukan duduk dalam kemah sahabat-sahabat berperang, tapi tidak.
Nabi duduk di tengah-tengah medan perang. Nabi sentiasa dia biasa bagi pasukan tentera itu dia menggunakan sistem Al-Akhmas. Sistem membagi 5 tentera. Barisan depan, sayap kanan, sayap kiri, kemudian barisan belakang. Dan kemudian di tengah. Al-Qalb dia panggil. Jantung, di tengah. Nabi duduk di mana? Nabi duduk di tengah. Nabi duduk pada di tengah. Bermakna, apa-apa berlaku di depan, barisan depan, maka Nabi akan direct dengan musuh. Nabi lah akan direct dengan musuh. Jadi sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam Syama'il menceritakan, kami bila perang itu meletus, dipanggil, maka kami akan berbenteng di belakang Nabi SAW. Mana bila perang berlaku kegawatan dalam perang, Nabi lah berdepan dengan musuh. Kami semua dipanggil seolah-olah macam Nabi akan meluru ke depan, bukan dia patah ke belakang. Nabi meluru ke belakang sehingga akan sahabat-sahabat semua duduk di belakang Nabi. Dia direct berdepan dengan musuh. Itu Nabi SAW. Dan dia pernah, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat lain berasa kasihan kepada baginda kerana Nabi tidur di atas tikar yang dibuat daripada anyaman pelepah kurma sehingga berbekas belakang Nabi. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, boleh tak kami nak buatkan tilam yang empuk untuk kamu ya Rasulullah? Lalu Nabi kata tak perlu. Mali wali dunia. Aku dengan dunia ini, kata Nabi SAW, tidak lebih daripada seorang pengembara yang mengembara, kemudian singgah di bawah satu pohon yang teduh untuk berehat, mengambil kembali kekuatan, kemudian dia akan menerus kembali menerus mula perjalanan. Jadi bagi Nabi, dunia ini tak perlu untuk mewah-mewah, tak perlu untuk bersedak-sedak di dunia ini, tak perlu meninggi-ninggi diri, tak perlu orang melayan dan sebagainya. Kerana dunia ini adalah sementara. Jadi begitulah kita hidup ini kena ikut betul-betul Nabi SAW. Kadang-kadang sebagian mereka menyombong diri lalu menganggap orang-orang sebagai pengikut dan budaknya, sehingga ia enggan bergaul dan duduk bersama mereka. Akibatnya dalam lisan ialah membanggakan nasab keturunannya. Mana dia suka bersembang, membanggakan nasab keturunan. Ini merupakan hal yang mengakar sangat kuat dalam jiwa. Tidak dapat terlepas darinya. Orang yang berketurunan mulia sekalipun ia orang saleh dan berakal sihat. Itu ni Imam Ghazali sebut sebagai al-maghrurin, al-ghurur dia panggil. Perasaan bangga yang meresap dalam hati manusia. Hanya saja hal itu tidak mengimbas kepadanya jika tetap dalam kondisi yang baik. Jika emosi yang telah mendominasinya, mana kalau dia itu masih waras dalam kondisi yang baik, benda itu tak terjelma dalam penampilan, cuma dia berasalah hati. Tapi jika emosi telah mendominasinya, maka hal itu akan memadamkan cahaya basirah dan mengimbas kepadanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Zar, manakala dia dibelenggu oleh emosi lebih, merasakan diri terlebih, maka dia tidak waras lagi, memadamkan cahaya basirah. Basirah mana? Pandangan mata hatinya. Dia jadi gelap. Maka akan mengimbas kepada dia. Mana akan menjelma pada, dia panggil, berasa, asalnya berada dalam hati, kemudian telah menjelma kepada perbuatan. Sebagaimana diriwayatkan di Abu Zar bahawa ia pernah berkata, aku pernah mendebat, makna bertengkar di hadapan Nabi SAW. Lalu aku berkata kepadanya, mendebat seseorang, mana bertengkar dengan seseorang di hadapan Nabi. Kalau tak silapnya Bilal. Kalau tak Bilal pun Bilal. Dia bertengkar dengan Bilal. Lalu dia kata kepada Bilal, wahai anak orang hitam. Wahai anak orang hitam. Kalau tak Bilal pun sahabat yang lain. Boleh cek balik lah. Lalu dia pun kata, mana ni emosi menguasai dia, dia pun kata, terjemah berlidah dia, lahir berlidah. Dia kata pada orang itu, kerana dia orang Arab, Quraisy. Dan kawan tu pula Habsyah. Dia kata, wahai budak hitam. Kemudian Nabi berkata, wahai Abu Zar,
innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya wahai Abu Zar, anak orang putih tidak punya keutamaan atas anak orang hitam. Abu Zar berkata, kemudian aku berbaring dan aku berkata kepada orang itu, berdirilah dan injaklah pipi. Mana dia segera menyedari dirinya. Dia telah tersilap. Terlebih 45 hasyiah di bawah. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahawa Nabi bersabda, lihatlah, sesungguhnya kamu bukan lebih baik dari orang yang berkulit merah ataupun hitam kecuali kamu menggulinya dengan takwa. Jadi di sisi Allah Ta'ala, kamu kulit hitam dan kulit putih kan, kamu tidak lebih baik. Kamu hanya mengunggulinya. Mana kamu lebih baik kalau kamu bertakwa. Dan orang bertakwa tak akan mana hina orang lain. Perhatikanlah bagaimana Abu Zar bertaubat dan mencabut dari dirinya pohon kesombongan dengan telapak kaki orang disombonginya. Mana dia baring, dia suruh, kamu pijaklah saya. Ya. Karena ia mengetahui bahawa kecongkakan dan kesombongan tidak dapat dikikis kecuali dengan penghinaan diri. Mana menghina diri. Sebab itu kita perhatikan alim ulama, orang saleh. Bila dalam majlis, dia yang hidang pada orang lain. Dia yang sibuk ambil air minum letak pada mana dia lah melayani tetamu. Sebab dia nak buang kesombongan dirinya itu. Bukan dia duduk saja situ. Mengharap orang lain melayani dia dan sebagainya. Tidak. Itu bukan akhlak Nabi SAW. Diriwayatkan bahawa dua orang bertengkar, saling membangga diri di hadapan Nabi SAW. Lalu salah seorang berkata kepada yang lain, saya adalah fulan bin fulan. Siapa kamu? Kemudian Nabi bersabda, ada dua orang membangga diri di hadapan Nabi Musa AS. Lalu salah seorang berkata, aku adalah fulan bin fulan, sampai menyebut 9 keturunan. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa AS agar mengatakan kepada orang bangga itu, bahkan 9 keturunan itu termasuk penghuni neraka dan kamu orang ke-10. Mana 9 bapa kamu semua masuk neraka dan kamu adalah yang ke-10 yang akan masuk neraka. Wallahiyazubillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang-orang meninggalkan kebanggaan terhadap nenek moyang mereka yang telah menjadi batu bara dalam neraka jahanam, atau jika tidak mereka akan menjadi lebih hina di sisi Allah. Manakala mereka tidak meninggalkan kebanggaan, mereka akan menjadi lebih hina di sisi Allah dari kumbang yang hidungnya mengeluarkan kotoran. Nah, daripada kumbang yang mana yang bermain dengan kotoran, Bi anafiha al-qadar. Anaf mana di serombong, di anak, di hidungnya dan bergelumang dengan tai. Seolah macam Nabi merujuk kepada lalat. Dia lebih hina daripada lalat. Lalat ni kita tahulah, memang sinonim disebut lalat ni sampah banyak. Jadi orang yang menyombong ni, dalam hadis ni menyebutkan dia lebih hina daripada lalat ni. 47 diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, ia menghasankannya, dan juga diriwayatkan Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban. Demikianlah selesai kita yang pertama, kedua, yang ketiga. Yang keempat ialah kesombongan kerana kecantikan. Orang yang sombong dengan sebab dia cantik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah dalam bacaan berikutnya.